كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, inilah hari kemenangan. Inilah hari untuk kita membesarkan kerajaan Allah Jalla wa'ala, membesarkan Allah yang telah mensyariatkan puasa kepada kita, membesarkan Allah yang telah menurunkan ajaran Islam, membesarkan Allah yang telah menjadikan kita kaum muslimin, membesarkan Allah yang telah menjadikan hari ini adalah hari raya, hari yang menyempurnakan firman Allah Ta'ala: Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang merupakan petunjuk kepada manusia, yang membezakan antara perkara yang salah dan yang benar, yang mendetailkan petunjuk itu. Sesiapa di kalangan kamu yang menyaksikan bulan, yakni masuknya bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Sesiapa yang sakit ataupun dalam musafir, dia dibolehkan untuk menggantikan pada hari-hari yang lain. Allah mahu daripada kamu senang, Dia tidak mahu daripada kamu susah. Dia mahu kamu menyempurnakan bilangan-bilangan hari, yakni bilangan-bilangan hari pada bulan Ramadan. Dan dia mahu kamu bertakbir pada hari raya setelah kamu menyempurnakan bilangan-bilangan hari itu, bertakbir, membesarkannya di atas petunjuk yang telah ditunjukkan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Hari ini adalah hari kita membesarkan Allah. Setelah kita menyempurnakan bilangan-bilangan hari pada bulan Ramadan, ini adalah hari raya. Hari ini datang setelah kita mendahuluinya dengan Ramadan dan puasa. Hari ini bukan hari untuk mereka yang telah meninggalkan puasa tanpa sebab. Hari ini bukan hari untuk mereka yang telah bermaksiat pada bulan Ramadan. Hari ini adalah hari untuk mereka yang telah menyempurnakan bilangan-bilangan hari, yang telah sama imanan wa ihtisaban, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah berpuasa dengan mengharapkan, dengan keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Jalla wa Ala. Qama imanan wa ihtisaban, dalam hadis yang lain, yang mendirikan sembahyang pada waktu malam dengan keadaan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah. Inilah hari kita meraihkan hari raya. Hari ini adalah hari kegembiraan untuk orang-orang yang telah menyempurnakan titah perintah Allah di dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil
ini adalah hari yang menyempurnakan titah perintah Allah. Maka Allah jadikan hari ini hari kegembiraan. Dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW seperti mana yang disebut oleh sahabiah Ummu Atiyah, dia menceritakan bahawa amalan Nabi SAW an nukhrijahum al-huyar wa zawadul khudur. Nabi SAW memerintahkan pada hari raya, kerana baginda Nabi di dalam kebiasaan sunnahnya bersembahyang hari raya di tanah lapang dan luas untuk membolehkan semua jamaah datang. Nabi memerintahkan wanita yang haid, wanita yang masih lagi anak baru, supaya turun hadir. Mereka wanita yang haid tidak boleh bersolat, tetapi mereka hadir untuk mendengar khutbah, untuk mendengar takbir. Mereka hadir untuk mendengar doa kaum muslimin. Kata dalam hadis, liyashhadna khair wa da'watal muslimin, supaya mereka menyaksikan kebaikan dan mendengar seruan kaum muslimin, membesarkan Allah Jalla wa'ala, mengagungkan kerajaan Allah Jalla wa'ala. Sehingga apabila Ummu Atiyah bertanya lagi, wahai Rasulullah, ihdahunna laisa laha jilbab, wahai Rasulullah, ada wanita yang tak ada tudung untuk datang untuk hadir ke musalla, mendengar khutbah dan bersolat Jumaat. Nabi menyatakan sesiapa yang ada, hendaklah memberi kepadanya pakaian supaya dia juga turut dapat hadir untuk menyaksikan kebaikan kaum muslimin. Ini adalah hari perpaduan. Ini adalah hari kesatuan. Ini adalah hari di mana kita hanya membesarkan kerajaan Allah Jalla wa'ala yang lebih besar daripada segala-galanya di dalam hidup kita. Hari ini adalah hari kita melangkan Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Hari ini hari kita berada dalam suatu majlis, kesemua kita merasakan kesamaan kita. Kita tidak berhimpun kerana kulit kita sama, atau kita adik-beradik yang serumpun sebapa dan seibu. Tidak juga kerana kita parti politik yang sama, ataupun tidak juga kerana kita mempunyai pahaman dan pemikiran yang sama. Kita berkumpul kerana kita mendaulatkan Allah yang sama. Kita berkumpul kerana kita berasulkan Rasul yang sama. Kita berkumpul kerana kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berkumpul kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut wajtabakum millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Allah Ta'ala lah yang telah menabalkan kamu agama bapa kamu Ibrahim. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah lah yang telah memilih kamu. Dia tidak menjadikan bagi agama ini satu kesulitan. Millata abikum Ibrahim, agama bapa kamu Ibrahim. Wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha, Allah menamakan kaum muslimin sebelum ini. Di dalam Taurat, di dalam Injil, orang yang beriman dengan Allah dinamakan muslim. Wa fi hadha, di dalam Quran juga dinamakan kita muslimin. Kita tidak dinamakan dengan nama-nama parti politik. Kita tidak dinamakan dengan nama-nama kumpulan-kumpulan bikinan manusia. Kita tidak dinamakan dengan mazhab-mazhab bikinan manusia. Kita dinamakan dengan al-muslimin. Kita adalah kaum muslimin. Oleh kerana kita kaum muslimin, kita beriman kepada Allah yang sama, maka kita mempunyai hak yang sama. Kita semua mendaulatkan Allah yang sama. Kita tidak berbeza dalam mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah agama Islam yang telah diturunkan oleh Allah. Inilah rahmat Allah kerana telah menjadikan kita orang Islam. Tidak ada kesyukuran yang lebih besar untuk dirafakkan kepada Allah, melainkan kerana Dia telah menjadikan kita orang Islam.
masukkan kita mudah-mudahan ke dalam syurga. Tanpa Islam tidak ada maknanya hidup ini. Tanpa Islam tidak ada maknanya segala kegembiraan. Tanpa hubungan seorang hamba dengan Allah dengan cara yang betul, tidak ada makna. Maka marilah kita menghargai khazanah Islam ini. Marilah kita menghargai hadiah Islam. Ramai orang terpaksa bertarung untuk memeluk Islam, lari daripada keluarga mereka, berpisah daripada saudara-mara mereka. Allah menjadikan rahmatnya kepada sebahagian manusia, termasuk kita, lahir di dalam rumah yang mana bapa dan ibu kita telah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah nikmat yang besar. Jika tidak, mungkin sekarang kita berada di kuil ataupun di gereja. Tetapi kerana rahmat Allah, kita berada dalam masjid dan kita membesarkan kerajaan Allah. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Marilah kita melafazkan syukur yang tidak terhingga. Allah yang telah memilih kita dan menamakan kita kaum muslimin. Kemudian Allah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukminun itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka hendaklah kamu mempersaudarakan di antara saudara-saudara kamu, di antara saudara kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah Jalla wa'ala. Oleh kerana kita bersaudara, Allah jadikan hak saudara di kalangan kita. Hari raya ialah hari persaudaraan antara kita. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran perkara-perkara yang boleh merosakkan persaudaraan antara kita. Antara ialah kerana mendengar berita orang yang jahat. Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, hendaklah kamu periksa. Nanti kamu akan menimpakan kepada satu kaum satu hukuman secara zalim. Kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal. Kerana sekalipun kita dalam masyarakat Muslim ada orang yang kaki bawa berita, dia fasik, dia tak sembahyang, bawa berita tentang orang sembahyang. Dia tak kaki masjid, bawa berita tentang orang yang urus masjid. Mereka fasik, mereka sibuk dengan urusan orang lain, bagi orang berkelahi. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika orang fasik datang kepada kamu dengan satu berita, kamu hendaklah semak, jangan telan bulan-bulan. Periksa betul-betul berita ini. Kita banyak internet yang fasik, kita banyak blog yang fasik, kita banyak media massa yang fasik, yang berhadapan Allah. Orang yang tak taat dan tak takut Allah, mereka bawa berita tentang kejahatan orang lain. Inilah yang merosakkan hubungan kaum muslimin. Allah menyatakan dalam Quran supaya apabila datang berita orang fasik, hendaklah kita siapa. Orang fasik bawa berita tentang orang masjid, orang fasik bawa berita tentang orang sembahyang, orang fasik bawa berita tentang orang salat ke sana sini sibuk dia. Maka rosaklah kampung, rosaklah negeri, rosaklah negara kerana perbuatan golongan fasik. Oleh kerana itu Allah menyatakan fatabayyanu, kamu hendaklah semak, kamu hendaklah dengar betul-betul, cari maklumat yang benar, supaya kamu tidak menimpulkan nanti dengan perkataan kamu itu, dengan tindakan itu, kamu telah menzalimkan orang lain, nanti kamu menyesal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hari raya kita berjumpa dengan ramai orang, maka kita jangan mendengar berita orang fasik. Hari raya kita bertemu dengan ramai orang, kita hendaklah menautkan hubungan persaudaraan sesama kaum muslimin, kasih sayang di antara mereka. Antara perkara yang merosakkan hubungan kaum muslimin antara kita, yang disebut oleh Al-Quran ialah An-Najwa. An-Najwa ialah orang yang suka berbisik-bisik tentang berita orang lain.
berbisik dengan mulutnya, berbisik dengan isyarat matanya, biasanya berlaku di kalangan masyarakat kaum muslim. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaru bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajaru bil birri wat taqwa. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berbisik-bisik, jangan kamu berbisik-bisik dengan dosa dan permusuhan dan maksiat kepada Rasul. Berbisik-bisiklah dengan kebaikan dan takwa. Nak bisik ke telinga orang, bisik takwa. Jangan bisik bagi orang bergaduh. Jangan bisik bagi orang berkelahi. Jangan bisik bagi orang berbalah. Agama menyatakan, wala tatanajaw bil ismi wal udwan. Jangan kamu berbisik untuk menjadikan manusia berbalah antara satu sama lain. Wa maksiatur rasul, dan permusuhan kepada Rasul dan maksiat kepada Rasul. Kemudian Allah sambung ayat Allah kata, innamal najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu. Sesungguhnya bisik-membisik itu daripada syaitan, tujuannya untuk menjadikan orang beriman sedih hati dengan bisikan-bisikan itu. Marilah pada hari raya ini kita menunaikan hak-hak persaudaraan Islam yang telah diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara besar yang mengelakkan kita daripada bermusuh dan menyatukan sufuf persaudaraan kaum muslimin ialah dengan kita mengelakkan sangka buruk antara satu sama lain. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangka-sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni, karena sebahagian daripada sangkaan itu dosa. Walaupun tidak semuanya dosa, tapi sebahagian dosa. Kita sangka, padahal kita tidak ada bukti. Kita sangka tanpa alasan yang benar, maka rosaklah kaum muslimin. Marilah kita menyatukan umat Islam, menyatukan hati kita. Kita baru saja selesai menjalankan ibadah Ramadan. Marilah kita semua menyatukan hati kita, mensucikan hati kita pada hari ini. Kita telah membayar fitrah. Fitrah bermaksud kita kembali kepada asal. Kita kembali kepada fitrah, kepada fitrah yang Allah jadikan kita. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah yang telah Allah jadikan manusia di atasnya. Marilah kita semua membesarkan Allah dan bersyukur di atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim. Allahumma shalli wa sallim azwani wa an'am tafaddal wa barik bi jalalika wa tabarika ala zaini ibadi wa ashrafi ubbadi abil qasim sayyidina wa maulana وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الإخوة المؤمنون تزودوا فإن خير الزاد التقوى. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda keluar ila kana yaumul 'id khalafa at-tariq, Nabi itu pada hari raya menyambangi jalan atau berbeza jalan yang diambil. Jika baginda datang jalan yang pertama, baginda akan balik pada jalan yang berbeza daripada jalan baginda datang ke tempat salat. Tujuan
tujuannya supaya dapat bertemu dengan lebih ramai orang. Tujuannya supaya dapat bertemu dengan lebih ramai kaum muslimin. Tujuannya untuk menjadikan suasana begitu meriah, manusia berjalan, bertemu, memberi salam, bertegur sapa di antara satu sama lain. Maka adalah menjadi sunnah untuk orang yang berjalan melakukan hal yang demikian. Nabi SAW ingatkan kita sebagai kaum muslimin. Nabi kata wala tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala bai'a ba'dukum ala ba'd fakunu ibadallahi ikhwan. Nabi SAW kata janganlah kamu hasad di atas kelebihan antara satu sama lain. Jangan kamu tanajashu, jangan kamu tipu saudara kamu muslim. Peniaga muslim tak boleh menipu orang lain. Jangan tipu perkataan, jangan tipu perbuatan. Penipuan yang menyebabkan dia dizalimi dan dia diinayat. Wala tabaghadu, jangan kamu benci membenci. Wala tadabaru, jangan kamu belakang-belakangi antara satu sama lain. Jangan kamu beli di atas pembelian saudara kamu. Kita tidak boleh beli apa yang saudara muslim dah beli. Kita pergi beli potong di tengah, kerana itu menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kita tak boleh meminang di atas pinangan saudara muslim kita, kerana itu menimbulkan kebencian. Nabi kata kunu ibadallahi ikhwan, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ini antara ajaran Nabi supaya kita dapat menjadi manusia yang bersaudara dan sayang menyayangi di antara kaum muslimin satu sama lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi. Di kesempatan Aidil Fitr ini, marilah juga kita mengingatkan saudara-saudara kaum muslimin di negara yang lain. Kerana apabila kita sebut persaudaraan Islam, ia tidak terbatas kepada kita orang Melayu sahaja. Kita adalah mengenal juga saudara-saudara baru kita yang menganut Islam. Mereka tidak ada keluarga untuk berada bersama. Ramai negara ini 50 tahun lebih merdeka, duka cita sekali tak ramai orang menganut Islam. Sebab orang Melayu tidak begitu welcome, tidak begitu mengalu-alukan kedatangan mereka yang nak menganut Islam. Orang yang menganut Islam terpaksa bersusah payah mengharungi kehidupan mereka sendiri, tanpa keluarga, tanpa bantuan, tanpa saudara mara, bersendirian menjadi seorang penganut Islam. Dan saudara-saudara muslim yang Melayu pula kadang-kadang tak beri perhatian ataupun biar demikian saja. Maka jangan heran jika ada yang kembali menjadi murtad. Kita patut mengambil berat tentang mereka ini. Kita patut bertanya diri kita, dan Allah akan bertanya kita tentang mereka di akhirat kelak. Mengapa orang Cina ramai yang tak menganut Islam? Mengapa orang India tidak menganut Islam? Mereka dengar azan, mereka lihat TV, mereka tengok ramai ustaz, mereka tengok banyak orang Islam yang sembahyang. Mengapa Islam tidak menarik untuk mereka? Allah akan bertanya kita, kerana kita tidak membawa misi Islam kepada mereka. Kita tidak seperti kaum Ansar yang membuka rumah dan memberikan segala yang mampu untuk saudara-saudara yang baru mengenal Islam. Sebahagian kita barangkali tak pernah pun berderma memberikan harta sebahagian dari hartanya untuk mereka yang baru mengenal Islam, tanpa meraihkan kedatangan mereka ke dalam agama ini. Apa yang akan kita jawab tentang dakwah di sisi Allah? Betapa banyak ayat Al-Quran yang Allah menyuruh kita berdakwah. Kita taklah bertanggung jawab dalam hal ini di sisi Allah Jalla wa'ala. Kita juga taklah tahu bahawasanya sebagai Muslim, kita bukan saja berada di Malaysia, orang Islam berada di berbagai negara. Jiran kita di Thailand, nasib mereka sangat tercabar. Ada imam yang ditembak, ada masjid yang dibakar, dan ada jamaah yang dibunuh. Mereka yang atas sikit di Myanmar, dibunuh mereka pada bulan Ramadan. Dibunuh mereka. Ketika kita akan makan dengan sesedapnya, sebagian kaum muslimin sedang dibunuh oleh budak kufar kerajaan Burma yang telah membunuh kaum muslimin di Myanmar. Tidak kerana perbezaan kulit pada hakikatnya, hanya kerana mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara mara kita di Syria,
Hizbullah Syiah yang memburu, merobol dan membunuh umat Islam Syria. Kita taklah mengenal hak-hak mereka di sisi Allah. Kaum umat Islam di Gaza, mereka dibuka sempadan mereka pada zaman Presiden Mursi 1 tahun. Hari ini golongan sekular Mesir telah menumbangkan kerajaan Mursi dan sempadan Gaza kembali ditutup dan umat Islam Gaza kembali menjadi susah. Kaum muslimin di Palestin, kaum muslimin di tebing barat, orang Islam di Iraq, orang Islam di serata dunia yang dibom oleh kuasa-kuasa besar, dan kita hendaklah bersyukur kepada Allah dan mengingatkan hak mereka yang akan dipersoalkan oleh Allah pada hari kiamat. Jika tidak dapat kita pergi ke sana, hendaklah kita berdoa agar Allah menyelamatkan mereka, dan hendaklah kita memberikan sebahagian daripada harta kita. Tanda kita adalah kaum muslimin. Sekurang-kurangnya pada hari kita berdiri di hadapan Allah, pada hari kiamat di padang mahsyar kelak, bila Allah bertanya tentang hak kaum muslimin, kita dapat memberitahu, ya Allah, selemah-lemah yang telah kulakukan, dapat juga sebahagian harta telah kuberikan bagi menolong kaum muslimin yang telah ditindas dan dizalimi di negara-negara mereka. Ini adalah hak, ini adalah tanggungjawab. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ini adalah saudara kita. Kita tidak bersaudara kerana sedarah sedari, kita tidak bersaudara kerana satu keturunan dan bangsa. Kita bersaudara kerana dengan ikatan langit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kaum muslimin adalah umat yang besar. Umat yang besar itu pada hari ini melakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Bagi Allah segala pujian. Kita memuji kerajaan Allah yang maha besar, dan kita mengenang tanggungjawab Allah yang maha besar terhadap kita tentang persaudaraan kaum muslimin, dan kita mengenang tentang tanggungjawab kita membela mereka. Kita mengenang tentang Islam yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita semua tahu setiap kita akan kembali bertemu dengan Allah kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, sebahagian mereka yang ada atau di kalangan mereka yang ada bersama kita pada tahun lepas, pada tahun ini mereka sudah tidak ada, kembali berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Demikian itulah perjalanan hidup. Datang dan pergi, penambahan tahun, kedatangan hari raya yang baru, kedatangan saat dan waktu, mengingatkan bahawa kepada kita bahawa dunia ini sentiasa berputar. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian itulah hari-hari yang kami jadikan ia sering silih berganti di kalangan kamu. Maka marilah kita mengingati dalam kegembiraan ini, bahawasanya kita mengingati, bersyukur kepada Allah yang telah memberi peluang kita melalui Ramadan. Bersyukur kepada Allah yang membolehkan 1 tahun lagi kita menambahkan ibadah. Mudah-mudahan dapat menyelamatkan kita daripada neraka. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nyawa kepada kita. Bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita masih hidup, bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk menambahkan pahala. Mudah-mudahan kita selamat di sisinya. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat Islam. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada Allah lah segala pujian. Pujian ini mudah-mudahan naik jauh terbang ke langit, mengetuk pintu langit, dan dibenari oleh para malaikat bahawasanya hamba Allah yang kebir seperti kita telah melafazkan kepada kerajaan Allah yang maha besar, yaitu Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal munafiqin a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma rudda kaydahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salli alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya muntaqim ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab inzil
انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق، اللهم انصر إخواننا المسلمين في ميانمار، اللهم انصر إخواننا المسلمين في تايلاند، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم رد كيد أعدائهم وأعدائك، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وفرج وشتت كلمة أعدائهم